Riba ini dia tidaklah nampak seperti mana maksiat yang lain, dosa yang lain. Sebab kalau dosa yang lain tu mungkin kita anggap keji. Minum arak, kita tahu perbuatan tu keji. Pergi dekat kelab, bercampur lelaki dan perempuan, kita minum arak, kita tahu bahawa perkara itu keji. Dan kita zalim kepada orang, kita tahu bahawa amalan tersebut keji. Tetapi apabila melibatkan perbuatan riba ini, dia akan jadi perkara tersebut, ada sebahagian orang dia terpedaya dengan menganggapnya bahawa riba ni tak ada apa lah. Orang lain pun buat riba juga. Dan alhamdulillah rezekinya semakin bertambah. Kan, rezekinya semakin bertambah. Bertambah kaya. Kita tengok kan dekat dalam Facebook. Kadang-kala ada di kalangan kawan-kawan kita juga yang terlibat dengan dosa riba ni. Buatlah macam-macam skim lah ada dekat situ. Kan, skim yang boleh kaya cepat ini dengan jalan yang salah. Dan ada yang kongsi pula, pergi tunaikan umrah, dia share dekat Facebook dah. Dekat video dia kata, walaupun dia beribadah dekat Mekah ni, duitnya masuk. Dengan apa? Perniagaan daripada benda-benda yang terlibat dengan riba ini. Jadi riba ini pada akhir zaman ini dia menjadi suatu yang susah kita nak trace dia. Susah kita nak ni riba ke tidak. Jadi sedangkan dosa riba itu adalah 7 dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang Nabi sebutkan. Yang mana di antara salah satu dosa besar yang perlu dielakkan apa dia? Iaitu riba. Jadi pada sekarang ini ramai yang terlibat dengan riba kerana apa? Kerana masing-masing tidak mengetahuinya. Dan masing-masing menganggap bahawa tak apalah dengan riba pun. At least kita dapat duit ni kita bantu orang. Dapat duit ni kita bagi sedekah dekat orang. Dan tak nampak pun perkara itu sebagai perkara yang keji. Baik. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, apabila banyak ayat Al-Quran menceritakan berkenaan dengan riba ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya. Dan ayat-ayat yang lain juga sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275, ya allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu asyaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatan min rabbih falahu man salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang mengambil riba itu tidak dapat berdiri betul, melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhuyung hayang kerana sentuhan syaitan itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan bahawa sesungguhnya berniaga itu sama saja seperti riba. Dan pada hari ini, orang menganggap bahawa jual beli itu sama dengan riba. Apa beza dah? Kan dapat untung dengan riba, dengan mengambil untung melalui jual beli, benda yang sama. Dan perkara itu mereka samakan konsepnya. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh itu sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan larangan dari Tuhannya, lalu ia berhenti daripada mengambil riba, maka apa yang telah diambilnya dahulu adalah menjadi haknya. Dan perkara terserahlah kepada Allah,
Dan sesiapa yang mengulangi perbuatan itu, maka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Para ulama memberikan formula yang mudah untuk kita faham bahawa membezakan, bagaimana untuk membezakan dosa kecil dan dosa besar. Dosa besar adalah dosa yang akibatnya, balasannya adalah dengan azab yang besar. Diiringi dosa tersebut dengan azab. Walaupun semua dosa adalah dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dosa yang besar ini dia tidak boleh terhapus dengan kita melakukan ibadat yang biasa ni. Sebagaimana yang kita tahu bahawa kalau kita solat menghapuskan dosa kecil kita. Bila kita mengambil wuduk menghapuskan dosa kecil kita. Dan sesiapa yang man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Para ulama mengatakan walaupun dosa itu diampunkan, tetapi tidak kepada dosa yang besar. Kerana dosa yang besar ini perlu taubat secara khusus, taubat secara nasuha, yang betul-betul kena minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila tambah lagi kalau dosa itu melibatkan dia dengan orang lain, maka lebih-lebih lagi lah perlu mengembalikan hak tersebut kepada orang tersebut dan berazam tidak mahu buat lagi. Jadi itu bila melibatkan riba ini, maka dia adalah suatu dosa yang besar. Jadi kita pun bila dah awal tadi kita tahu bahawa ada amalan-amalan yang kita lakukan tetapi ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara sebab apa? Sebab kita tidak memelihara diri kita daripada melakukan dosa-dosa besar ni. Yang mana kita tanpa sedar kita melakukannya dalam kehidupan kita, dan itu adalah antaranya berkenaan dengan riba ni. Dan ada ayat yang lain memberitahu fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Oleh itu kalau kamu tidak juga melakukan perintah mengenai larangan riba itu, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan daripada Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang terlibat dengan riba ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa mengisytiharkan perang kepada orang yang melakukan riba. Kalau kita isytihar perang, kan, Rusia isytihar perang kepada Ukraine, ekonomi dunia terkesan dengan perkara tersebut sebab impak dia besar, kan. Dan sampai hari inilah tengok minyak kita semakin mahal, kan, terutama 97. Ya, kalau Ikmal punya kereta tu susah lah. Sebab kereta dia ada turbo. Jadi takkan nak 95. Jadi tak nikmat lah bawa kereta turbo ni tanpa pakai RON 97. Jadi tak boleh nak pakai sebab harga dia tinggi sangat. Tambah motor CIZ kita, motor besar, 500cc je bang. Jadi kalau pakai 95 tu, dia berat sikit lah. Dia berat sikit. Tapi bila perang tu, dia bawa impak yang besar. Jadi apatah lagi kalau Allah mengisytiharkan perang pada orang yang buat riba ni, memang tak boleh hidup pada. Kalau hidup pun menyebabkan rezeki yang dia dapat itu tidak berkat. Tidak mendatangkan keberkatan kepada diri dia. Hak tu ia akan menjadi masalah. Dan apabila banyaknya ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan riba ini, maka ia adalah satu perkara yang sangat besar di sisi Allah. Perkara yang menjadi maksud syar'i ini, tujuan syarak ini adalah kenapa disyariatkan Islam ini adalah untuk mengelakkannya daripada melakukan riba. Sebab itu maqasidus syariah, kita biasa dengar maqasid syariah, kan? Maqasid syariah. Bagaimana para ulama buat maqasid syariah tu?
Iaitu apa dia? Dengan mengambil larangan-larangan tersebut ataupun apa yang Allah sebut, bagaimana nak ditentukan penjagaan harta, penjagaan nyawa. Sedangkan tak adalah hadis Nabi SAW yang mengatakan bahawa maqasidus syariah khamsah. Tak adalah sebut macam tu. Kenapa? Bagaimana ulama susun? Kenapa harta itu penting daripada kita perlu jaganya daripada perkara-perkara yang dilarang? Sebab banyaknya ayat Al-Quran memberikan peringatan penting untuk menjaganya dalam kehidupan kita. Sebab itu disusun ilmu maqasidus syariah itu ditemakan sebab apa? Kepentingannya di dalam Al-Quran. Jadi semakin banyak dia punya ayat-ayat yang menyebut tentangnya, semakin pentinglah perkara tersebut dalam kehidupan kita. Baik. Jadi kita nak tahu apa sebenarnya riba tersebut. Kan? Ayat berkenaan dengan riba kita dah baca tadi. Dan kita nak tahu riba ni apa dia? Kan? Apa pengertiannya? Jadi kita lihat kepada hadis Nabi SAW. Sebab apa hadis Nabi ini sebaik-baik tafsir adalah tafsir bil ma'thur. Iaitu tafsir dengan Al-Quran itu dengan hadis Nabi SAW. Jadi kita baca berkenaan dengan hadis Nabi berkenaan dengan hal tersebut. Nabi SAW bersabda, kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Yang bermaksud setiap pinjaman yang memberikan keuntungan kepada pemberi pinjaman adalah salah satu bentuk daripada riba. Jadi ini adalah di antara gambaran riba tu macam mana. Apabila kita misalnya saya beri hutang kepada siapa? Pada Encik Aizat kita bagi hutang dekat dia. Sebab dia kata dia nak pusing satu Malaysia. Jadi pusing satu Malaysia tu waktu tengah bulan. Waktu tengah bulan tu lah nak ambil cuti pun. Jadi bila nak ambil cuti tengah bulan ni, dia kata hujung bulan dia dapat gaji, dia bayar balik. Jadi bila saya beri kat dia hutang tersebut, bila saya bagi hutang dia dekat dia, saya rugilah. Kan? Sebab pada waktu tersebut saya tak boleh nak membeli barang. Sedangkan saya pun nak juga ada keperluan dengan duit tersebut. Jadi dengan duit tersebut bolehlah nak beli Shopee ke, kan? Nak beli apa-apa ke, dan Shopee pun adanya sale dan sebagainya. Jadi nak beli barang. Jadi kalau bagi pada Aizat ni, kawan. Kalau tak bagi ni, merajuk pula. Kan? Jadi macam mana? Kalau tak bagi, rugi. Kalau bagi nanti, jadi saya pun tak boleh lah nak beli apa-apa yang patut. Jadi saya bagi dekat dia, okey. Tak apalah, saya tangguhkan manfaat duit itu untuk membeli barang keperluan saya dengan bagi tahu Kak Izzat boleh nak pinjam 500, tetapi kena bayar balik 600. Kan, bayar balik 600. Bagi tahulah siap-siap. Bagi tahu 600 balik, kena bayar balik. Jadi lebihan 100 tersebut adalah riba. Walaupun dia mengorbankan hak saya untuk membeli barang ketika itu, dan sebab sepatutnya kalau kita tanggung, kalau jual beli itu kita tanggung risiko, kan? Kita beli barang, kita keluarkan modal. Sama jugalah dengan kita beri hutang ni. Kita tanggung risiko juga. Kalau buat Aizat tak bayar, jenuh.
Dan dalam masa yang sama kita korbankan risiko apa untuk dapatkan barang ketika tu. Ada juga risiko dah. Dan risiko tu sama dengan jual beli. Tu nak kata tadi bahawa jual beli dengan riba tu tadi dianggap sama. Maka 100. Tetapi dalam konsep riba ini, walaupun dia sangat-sangat similarity dia tu hampir sama, tetapi sebenarnya itu diperolehi daripada pinjaman. Tetapi jual beli ini kita dapat untung melalui al-bay', jual beli. Walaupun 100 tu kita dapat melalui pinjaman, maka 100 tersebut adalah diharamkan. Walaupun tadi mungkin sama kalau kita jual beli. Kalau kita ubah sikit. Kan kita ubah sikit, okey Azad, kalau macam tu saya nak buat satu jual beli lah, kan, jual beli yang tak merugikan saya. Jadi buat macam mana? Saya buat jual beli olok-olok, kan, jual beli olok-olok dengan Azad. Okey Azad, macam ni lah, kalau bagi pinjam nak dapat untung daripada pinjaman tersebut, riba pula, susah. Jadi macam mana? Okay, Aizat, ambil handset, beli handset ni. Kan, beli handset ini dengan berapa tadi? Aizat nak berapa? 100. Kan, 500 tadi kan? 500. Okay, 500. Okay, Aizat, nah, beli handset ni daripada saya berapa? 600 secara ansuran. Dengan syarat Aizat kena jual balik handset ni. Kalau tak ada handset ni, payah jugalah. Kan, semua nak panggil, ni nak panggil kuliah duha ni pun dengan WhatsApp juga. Jadi handset, bila Aizat beli balik 600 secara ansuran, Aizat kena jual balik dekat saya. Okey. Sebab Aizat kenapa beli secara ansuran tadi? Sebab Aizat tak ada duit. Macam mana nak bayar tunai? Jadi Aizat pun bayar dekat saya secara ansuran. Saya pun beli balik dekat Aizat berapa? RM500. Saya beli balik dekat Aizat. Nah, RM500. Jadi Aizat pun dapatlah tunai RM500. RM500 tunai dapat. Jadi dapat tak duit dekat Aizat? Dapatlah RM500. Saya dapat untung tak? Dapat. Dengan ansuran yang Aizat nak kena bayar balik RM600 tu pada hujung bulan tu. Hak tu macam mana? Agak-agak boleh tak gitu? Dia konsep yang sama, cuma ada barang sandaran sikit. Agak-agak macam mana? Boleh ke tak kalau kita pusing macam tu? Kan, orang sekarang ni dia kreatif. Kan, dia kalau benda yang haram tu dia ubah-ubah sikit, bolehlah dapat benda yang halal tu. Jadi saya pun dapat gembira lah, happy lah, dapat RM100 jual beli juga. Dan Aizat pun dapatlah pusing satu Malaysia dengan RM500. Cukup RM500 pusing Malaysia. Cukup. Orang pengalaman lebih tahulah cukup. Jadi kalau begitu, ada sandaran jual beli itu. Jadi walau bagaimanapun jumhur, majoriti ulama mengharamkan jual beli tersebut. Sebab dia adalah jual beli yang menghalalkan riba. Dia jual beli uluk-uluk. Dia dah plan siap-siap dengan kawan tu untuk memperolok-olokkan jual beli itu untuk menghalalkan riba. Majoriti para ulama mengharamkan bentuk jual beli tersebut. Dalam bentuk jual beli tersebut. Jadi sebab itu dalam hal ini kita perlu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menguji keimanan kita lah. Dia menguji. Hak itulah yang kita tak nampak tu. Kalau kita duk fikir logik, bukan nampak kezaliman pun kat situ. Bukan nampak keji pun dekat situ. Kan, tak nampak pun. Tapi kenapa Allah mengharamkannya?
So kat situlah dia punya untuk menguji keimanan kita, sama ada kita betul-betul beriman kepada Allah ataupun kita kata yang ni kita buat halal balai lah. Kita buat halal balai. Baik. Itu berkenaan dengan satu sudut. Berkenaan dengan apa yang Nabi SAW menggambarkan bentuk riba tersebut. Dan ini perkara yang disebut sebagai riba al-jahiliyah ataupun riba ad-duyun, riba yang berlaku pada zaman jahiliyah, iaitu memberi pinjam. Cuma pada zaman jahiliyah ini, mula-mula dia beri pinjam 500, bayar balik 500. Apa yang berlaku pada zaman jahiliyah ialah tiba-tiba hujung bulan Aizat tak boleh nak bayar. Sebab apa? Aizat kata nak kena beli barang untuk kahwin. Kan? Sebab nak kahwin. Jadi kena beli barang keperluan dulu. Tiba-tiba ada sale, diskaun pada waktu tu. Dia kata, Fat minta tolonglah. Dia kata tak boleh bayar lagi waktu lah ni sebab ada waktu sale tu kena beli 50% dia bagi diskaun. Jadi kena tak boleh dulu nak bayar. Jadi saya pun kata pada Aizat, tak apalah hutang 500, bayar 500. Tetapi kalau lebih masa untuk bayar tu, kan kata 25 masuk gaji, 25 lah bayar hutang tu. Tiba-tiba 25, Aizat minta excuse. Kan? Minta excuse, kata bayar bulan depan. Jadi bulan depan, bayar balik berapa? 1,000. Bayar balik 1,000. Jadi 500 markup dekat situ adalah dinamakan sebagai riba al-jahiliyah. Tu orang jahiliyah, Arab jahiliyah tu buat riba tu macam tu lah. Riba tu yang macam tu, yang mana pada konsep awalnya samalah, bayar nak sama, kan? Kalau riba ad-duyun ni awal-awal lagi dah markup. Nak bayar bayar hutang 500, di awal tu hang bayar balik nanti waktu akhir bulan nanti 600 ataupun 1,000. Tetapi riba jahiliyah tak apalah, bagi 500 nanti bagi balik 500, tiba-tiba tak dapat bayar pada waktu yang ditetapkan tu. Macam mana? Had tu riba, nama lagi satu riba jahiliyah. Baik. Itu satu bab lah. Satu bab. Okay, kata Nabi SAW, qala Abu Bakrah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi illa sawa'an bisawa'in wal fiddatu bil fiddati illa sawa'an bisawa'in wa bi'u adh-dhahaba bil fiddah wal fiddatu bidh-dhahab kaifa syi'tum. Kata Imam Al-Bukhari, hadis yang riwayatkan Imam Al-Bukhari daripada Abu Bakrah. Dia kata Nabi SAW bersabda, janganlah kamu berjual beli emas dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, perak dengan perak kecuali dengan jumlah yang sama, dan berjual belilah emas dengan perak atau perak dengan emas secara tunai, bukan secara tangguh, sesuai dengan keinginan kamu. Had ni satu bentuk lagi. Had tadi hutang. Had ni satu bentuk lagi. Iaitu apa dia? Bila misalnya kita ni ada barang ribawi. Barang ribawi. Dan antara barang ribawi itu adalah di antaranya emas dan di antaranya duit. Kan duit yang kita pakai ni itu dinamakan sebagai barang ribawi. Yang mana dia tertakluk kepada konsep riba. Konsep riba. Jadi hal ni macam mana? Contohnya kita pergi kat money exchange. Tukaran duit sarf. Kan duit kita nak pergi luar negara, kita nak pergi Thailand. Dan kita nak pergi Thailand tu, kita pun tukarlah duit dengan mereka. Kita pergi money changer tu, kita nak tukar dengan duit Thailand.
Kan duit Thailand. Apa nama duit depa tu? Baht dah. Baht kan. Lepas tu kita tukar dengan ringgit. Sama jenis tak? Tak sama jenis. Tak sama jenis. Jadi bila tak sama jenis, dia pakai baht, kita pakai ringgit. Jadi tak samalah dia punya nilai dia tu. Kan? Dan nilainya itu ditentukan oleh keadaan ekonomi. Kan? Keadaan ekonomi. Sesuatu negara tu, ada tengoklah ekonomi dia. Kadang-kala boleh jadi duit kita rendah. Kadang-kala boleh jadi duit kita tinggi. Kalau macam tu, boleh tak buat pertukaran? Boleh. Boleh buat pertukaran. Sebab apa? Tak sama jenis. Jadi kita pun boleh tukar dia dengan berbeza dia punya nilainya tu. Tetapi dengan syarat apa dia? Syaratnya mesti kena secara on the spot. Tak boleh ada tangguh. Mana nak kata, Aizat kata, dia ada duit baht ni. Sebab dia banyak kali dah pergi Thailand. Betul tak? Waktu sebelum COVID. Banyak duit ni. Aizat kata, nak tukarlah dengan kawan ni yang nak pergi ke Thailand tu. Tukarlah dengan duit ringgit. Lepas tu bagilah duit ni. Tak apalah duit baht tu tertinggal pula dekat Kedah. Kan tertinggal duit tu dekat Kedah, dekat rumah. Jadi tak apalah bagi dulu. Ringgit ni bagi berapa? Adalah 200 kan. Bagilah dulu 200 dekat Aizat. Bagi 200, Aizat kata nantilah bagi. Dia balik bila 2 minggu lagi. Aizat kata 2 minggu lagi dia nak bagi baht tu. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Sebab apa? Sebab itu adalah riba. Kita pun kita nak brain kan, apa sebab haram pula? Kan? Sebab apa nak haram pula? Bila kita bagi duit ringgit tu, tak apalah nanti Aizat bagilah. Kalau fikir ikut logik, memang tak ada apa-apalah dengan konsep tersebut. Sebab Aizat pun tak ada. Duit tu dekat dia. Kan ada dekat rumah dan dia janji nak bagi. Tetapi dalam hal tersebut haram. Sebab itu adalah riba. Sebab itu adalah riba. Demikian juga kan muslimat nak beli emas. Kan nak beli emas. Jadi nak beli emas ni dia kata susahlah kalau nak gadaikan dulu. Kan? Nak gadai ni nak kena proses pula gadaikan tu. Baik, tukar terus. Kan tukar terus. Lepas tu tambah lagi dengan emas yang baru. Kan tambah emas yang ataupun ialah hak ni tambah duit lah, misalnya tambah duit. Jadi kalau tukar emas dengan emas, emas perhiasan yang kita buat tu, yang kita beli, kita nak tukar je dengan kedai. Kita tahu bahawa hak tu nampak kemas lagi. Kan? Dia punya corak dia punya ni semua cantik lagi. Jadi hak kita ni dah outdated, lama. Kita pun tukar. Boleh tak macam tu? Haram kalau misalnya tak sama jenis. Kan tak sama jenis. Walaupun kita tambah duit selepas tu. Sebab dia mesti pertukaran itu sama. Benda yang sama. Tak boleh ada benda yang berbeza daripada sudut timbangan, jenis dan sebagainya. Dan misalnya yang lain lagi, ada orang sekarang ni dia jual beli emas tu dengan harga tangguh. Jual beli secara ansuran. Jual beli secara ansuran. Jadi, ialah sebab orang ni sukalah kalau beli emas ni dengan cara ansuran. Kan mudahlah kan. Sebab emas ni, dia harga dia, orang suka melabur dengan emas ni. Sebab dia punya nilai dia tu, antara nilai yang kukuh adalah emas lah.
Sebab harga dia statik. Kalau turun pun tak turun sangat dan dia akan sentiasa meningkat. Dia berbezalah dengan fiat money ni tadi. Wang kertas tu dia tertakluk kepada apa? Kepada penurunan nilai dan sebagainya. Sebab inflasi dan semua benda tu lah. Jadi penjual emas ni dia nak jual emas dengan harga ansuran. Dengan harga ansuran. Apa salahnya? Kan kalau kita duk fikir logik tu, apa salahnya kalau kita nak jual beli ansuran tu? Mudah lagi. Bulan ni kita bayar sikit, kemudian kita bayar sikit dan sikit. Boleh tak macam tu? Kalau mengikut kepada hadis Nabi SAW ni tadi, hal tersebut adalah haram. Sebab dia mestilah barang ribawi itu. Emas ni barang ribawi. Barang yang tertakluk kepada asnafur riba. Benda yang riba. Jadi bila harta itu riba, dia tertakluk kepada syarat ni lah. Mesti dijual beli itu walaupun duit dengan emas. Tak sama jenis kan? Duit dengan emas, tetapi mestilah dengan secara on the spot. Dia tak boleh hutang lah. Kalau tak ada duit, macam mana nak buat? Kalau tak ada duit, dia punya jalan dia iaitu kita berhutang dengan pihak yang ketiga. Kita berhutang dengan pihak yang ketiga. Siapa-siapalah pihak yang ketiga tu. Kita ambil duit dekat dia. Lepas tu kita belilah emas tu secara tunai. Dan kemudian kita bayar balik hutang kawan kita tu tadi dengan jumlah yang sama. Dengan jumlah yang sama. Baik. Jadi kita pun ada 5 minit lagi. Tapi fatwa tu belum keluar lagi kan? Dia adalah nak buat correction, tapi tak apalah. Kita pakai hak lama lagi lah kan? Kita elok. Yelah tak apa kalau ada peruntukan yang baru, kita akan ikut yang baru lah. Tapi hak fatwa yang baru tu tak tahu lagi status dia macam mana kan? Tak keluar lagi lah. Tapi kalau ikut majoritinya, tak boleh lah sebab dia tertakluk kepada riba. Dan satu pandangan lagi minoriti yang wallahu ta'ala alam, mungkin kita tengok balik lah selepas tu. Tapi secara asasnya konsep dia macam tu lah kan? Konsep dia begitu apabila melibatkan barang ribawi. Dan forex changer tadi tak apalah kan? Kita tukar untuk, kalau forex trading ni macam mana? Forex trading ni kita tak boleh nak bincang lah ni sebab dia adalah satu perkara yang besar, yang rumit. Dia boleh membiwakkan banyak perkara lah. Itu insya-Allah kita akan adakan forum. InsyaAllah Pusat Islam akan adakan forum melibatkan forex trading ni selepas raya ini. Dan insyaAllah akan adalah panel-panel yang pakar dalam bidang tersebut untuk membincangkan berkenaan dengan forex trading. Forex trading ni memang berleluasa lah. Sangat-sangat berleluasa dekat dalam internet tu, dalam Facebook, dalam media sosial tu, macam-macam iklan berkaitan dengan forex ni. Dan forex trading ni pun banyak orang yang terlibat dengan perkara tersebut. Baik, demikian juga last berkenaan dengan bank. Kan bank. Sebab bank ni kita ni pakai dualism punya sistem. Kan? Kita ada sistem konvensional dan kita ada sistem Islamik punya sistem. Bila macam tu ada dua punya sistem ini, ada ditawarkan konvensional dan kita ditawarkan juga dengan Islamik punya sistem.
Jadi hak sini pun ramai juga yang terlibat. Yang terlibat dengan riba. Apabila sekiranya kita terlibat dengan produk-produk konvensional yang ditawarkan oleh bank. Tak kira lah. Sama ada pinjaman perumahan, pinjaman kereta, kenderaan, kad kredit, pinjaman peribadi dan sebagainya. Itu semua adalah adanya dua sistem. Kalau Islamik punya sistem tak apalah. Dan nama pun Islamik kan. Halal. Tetapi kalau kita terlibat dengan konvensional, maka automatik kita punya apa yang kita transaction kita itu adalah riba. Ya, adalah riba tanpa ada kompromi lagi. Sebab itulah yang dibuat. Kan, mereka bagi pinjam, kalau tak bayar, bunga akan naik. Walaupun nama dia interest, walaupun nama dia bunga tak dinamakan sebagai riba, tapi still sama juga. Walaupun dinamakan apa-apa pun, dengan pelbagai nama, still dia adalah riba. Siapa yang terlibat, maka dia berdosa besar. Sebab terlibat dengan riba. Jadi macam mana kita nak kenal pasti adanya I dekat belakang tu. Kan? I home financing, apa lagi? Personal financing. Itu bila ada I tu, dia adalah merujuk kepada Islamik punya produk. Dan demikian juga dengan dengan insurans. Insurans ni pun ada insurans Islamik dan ada insurans konvensional. Jadi kita berhati-hatilah. Kadang-kadang insurans konvensional mungkin lebih murah sikit. Tetapi kita kena berhati-hati, kita kena elak daripada riba. Dan pajak gadai juga, ya, adanya kolateral daripada yang berkonsepkan riba dan ada juga berkonsep dengan konvensional. Jadi itulah yang perlu kita elakkanlah apabila melibatkan perkara riba ini. Sebab sebagaimana yang kita maklum tadi, dia adalah dosa besar dan selagi mana kita ambil dia, selagi itulah kita berdosa besar. Dan amalan-amalan yang kita lakukan ini, kita takut kan Allah Subhanahu Wa Taala tak terima. Sebab apa? Kita terlibat dengan najis riba ni tadi. Itu yang kita kena berhati-hati dalam kehidupan kita supaya kita mengelakkan dirilah daripada najis dosa riba ini. Ada kita pun dah 9.30. Okey. Ya. Bagaimana kalau si peminjam bukan perjanjian antara peminta dan meminjamkan, tapi dia bayar lebih daripada yang meminjam. Ini saya sendiri mengalami ketika saya terdesak begitu perlukan duit dan ada Allah yang satu menolong dia, keluarkan duit dia daripada mengaji. Itu di awal tahun Hijriah. Jadi saya bayar setahun setelah itu. Tapi saya tengok bagaimana untuk mengaji mengumumkan keuntungan. Maka saya bayar dengan keuntungan itu. Yang meminjam tadi dia tak minta dan bahkan dia tak mau terima. Saya kata tolong terima. Jadi tanda terima kasih saya bahawa telah melarang kerugian kalau ada mengaji dapat. Saya bayar juga dan saya tak mau satu kali itu. Okey. Kes dia, isu dia iaitu sekiranya kita memberi pinjam dan kalau dia bayar lebih dalam perjanjian tu, syarat dia sama ada syarat bayar balik sama, tetapi kalau lewat bayar lebih ataupun daripada awal lagi kan. Lagi awal lagi hang kena bayar 10% daripada hutang ni. Kalau situasi macam tu haram. Tetapi kalau satu situasi lagi tak janji apa-apa. Kan dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu kan. Pemberi pinjam tak tahu, penerima pinjaman pun tak tahu. Yang tiba-tiba penerima pinjaman ni tadi, dia kata peminjam ni tadi, dia nak bayar lebih. Kan, dia nak bayar lebih. Tanpa ada perjanjian pun dengan pemberi pinjam tadi. Jadi kes macam tu macam mana? Jadi kalau kes macam tu, dia adalah konsep sedekah kita lah. Ataupun konsep
kita hibah, kan, kita memberikan lebih daripada apa yang sepatutnya jumlah yang kita hutang tadi, dan itu adalah pemberian yang tabarruat. Dia bukan lagi qard, tetapi dia adalah tabarru' kita. Maknanya kita memberikan kepada orang itu bukan lagi ikut kontrak hutang tadi, tetapi dia adalah kontrak yang lain, iaitu kita nak beri hadiah dekat dia. Rasa terima kasih ke, ataupun itu dengan kerelaan kita. Tetapi kalau kontrak tadi, qard tadi, iaitu kita membayar lebih, itu berdasarkan qardun tadi. Ya. Ya. Mana selagi dia tak mensyaratkan, tak ada masalah. Dia selagi mana dia tak mensyaratkan, kat situ tak ada masalah. Sebab itu adalah hadiah kita. Kan, hadiah kita yang berbezalah dengan konsep hutang tadi. Konsep hutang tadi itu adalah pengecualian dalam interest ataupun bunga tu tadi. Kalau kita lihat, kenapa hutang ini satu benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ulama mencari sebab dia. Antara sebabnya sekiranya dia menjadi hutang ni terlalu besar. Kan, terlalu besar, dia boleh menjahanamkan satu ekonomi negara. Dia boleh menjahanamkan ekonomi negara. Sebab dalam Islam ni dia suka bila dia dinamakan muawadah. Kan, muawadah ni pertukaran. Transaksi yang bertukar tu, ada pertukaran. Hak ni bagi manfaat, hak ni bagi barang, hak ni bagi duit, hak ni bagi barang. So ada dia punya imbangan dia. Dan ada imbangan. Duit banyak tu dekat pasaran, aset ataupun manfaat yang ada dalam pembangunan yang ada dalam satu negara tu sama. Tetapi ada keadaan kita tengok pembangunan dalam negara tu tak sama dengan duit dia. Sebab tu bila dalam keadaan yang kan negara yang bankrupt disebabkan bunga tu tadi. Kan? Beranak sampai dah bertrilion, dan menyebabkan negara tu tadi dia tak ada pun aset yang boleh membayar balik hutang tersebut, sehingga dia boleh merosakkan negara tersebut.